Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا وفتح على عارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih-lebih hajat ukhrawi. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Boleh dengar suara? Saya tak pasti, minta maaf. Kalau ni, minta siapa-siapa tolong respon. Boleh? Okey. Alhamdulillah. Tak ada suara? Okey. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita masih lagi dalam tajuk perbahasan, iaitulah berkaitan dengan pemikiran daulah yang menjadi pembuat hukum dan beberapa kita ada perbahasan berkaitan dengan daulah tersebut. Jadi hari itu kita dah ambil sebahagian daripada apa yang disebut oleh Imam Maududi rahimahullah ta'ala, di mana Imam Maududi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawasanya daulah Islamiah, dan di dalam daulah Islamiah di sana ada demokrasi. Dan dalam demokrasi dalam daulah Islamiah berbeza dengan demokrasi yang dilaung-laungkan oleh Barat ataupun oleh musuh-musuh Islam. Di mana di dalam Islam walaupun di sana ada demokrasi, tapi dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah. Perkara-perkara yang dibenarkan oleh Islam. Bukan semua berdasarkan kepada majoriti. Hanya beberapa perkara yang dibenarkan oleh Allah. Jadi ianya boleh berdasarkan kepada majoriti ataupun demokrasi. Benda yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh semayang. Semayang dia tidak ada perbincangan. Walaupun mungkin ramai yang tak mau semayang, tapi ianya tidak boleh menjadi keputusan bahawa semayang itu tak menjadi kewajipan kepada kita. Dan begitu juga berkaitan dengan puasa dan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara yang tak ditetapkan oleh Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebebasan, yang mana Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita berijtihad, untuk pemerintah buat satu-satu keputusan, maka ianya adalah benda yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita tengok dalam perbezaan antara demokrasi di dalam daulah Islamiah dan demokrasi yang dilaung-laungkan oleh Barat, sangat banyak perbezaan yang disebut oleh Imam Maududi rahimahullah ta'ala. Jadi dia melanjutkan muka surat 91. Siapa yang ada kitab boleh tengok muka surat 91 peringkat yang ketiga. Kita berhenti di situ hari itu. Dia melanjutkan lagi. Jadi Imam Maududi rahimahullah ta'ala melanjutkan lagi perbicaraan, huraian dia. Dia kata tetapi teokrasi Eropah berbeza secara total dengan al-hukumah al-ilahiyah. Iaitu teokrasi Islam. Teokrasi ini ialah daulah ilahiyah. Iaitulah daulah yang disandarkan kepada ketuhanan. Jadi daulah
yang disandarkan kepada ketuhanan yang dilaung-laungkan oleh Eropah berbeza dengan daulah ilahiyah yang ada di dalam Islam. Di mana dia kata orang-orang Eropah tidak mengenali hukum kecuali yang bersumberkan dari sekumpulan orang yang secara khusus membuat aturan-aturan sendiri. Murni merupakan kreasi mereka sendiri, sejalan dengan keinginan, tujuan dan nafsunya. Jadi Barat atau Eropah, hukum, peraturan dibuat oleh orang tertentu. Sebab itulah di sana kita tengok pasal apa berlakunya, kita kata apa, kebangkitan di Eropah dulu. Sedangkan kita tengok Eropah berada di zaman kegelapan begitu lama. Akhirnya mereka bangun, mereka bangkit, menuntut hak mereka. Kenapa? Karena hukuman yang ditetapkan, hukuman yang diasaskan oleh pihak gereja, hukuman yang diasaskan oleh tabaqah yang lebih tinggi, tabaqah para bangsawan dan sebagainya. Jadi akhirnya ianya menekan rakyat dan menekan penduduk. Maka di sana berlakunya satu kita kata revolusi, rakyat bangun, bangkit dan menentang segala peraturan yang akhirnya wujudlah satu istilah yang disebut sekularisme, yang mana disebut wama li khaisar wama lillah lillah. Apa-apa urusan untuk raja, untuk pemerintah diserahkan kepada pemerintah, dan apa-apa urusan yang berkaitan dengan ketuhanan maka diserahkan kepada Tuhan. Jadi mereka memisahkan antara pemerintahan dan ibadah. Jadi benda inilah yang dibawa masuk ke dalam negara-negara umat Islam, dan akhirnya sebahagian daripada umat Islam terpengaruh dengan suara-suara dan laungan yang dikemukakan, yang diperkenalkan oleh Eropah. Akhirnya sebahagian dari negara umat Islam juga berdasarkan kepada dasar sekularisme. Sehingga di sana datang ulama-ulama mengingatkan kita. Datang para ulama membawa kita kepada jalan yang betul dan menegur setiap tindakan yang dibuat oleh pemerintah, pemimpin, dan akhirnya alhamdulillah ramai umat Islam, ada banyak negara Islam yang sedar dan mereka kembali balik kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul atau apa yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Mereka memberikan kekuasaan kepada Tuhan-Tuhan mereka atas semua rakyat dengan bersembunyi di sebalik hukum Tuhan. Tidak ada sebutan yang paling tepat untuk kekuasaan seumpama ini selain daripada sebutan kekuasaan syaitan, daripada sebutan kekuasaan Tuhan. Jadi mereka menjadikan, mereka kalau kita istilah sekarang ni kira jual nama Tuhan lah. Ni pasal apa? Tuhan suruh. Ni pasal apa? Tuhan nak. Jadi mereka jual nama Tuhan demi untuk kepentingan mereka, demi untuk memenuhi hawa nafsu mereka, demi untuk tercapainya matlamat mereka. Jadi di dalam Islam benda ni tak wujud sebenarnya. Di dalam Islam benda ni tak wujud. Sebab itulah di sana ada istilah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tapi bagi orang Eropah, bagi orang Yahudi, bagi orang Kristian, bagi musuh-musuh Islam, bagi mereka matlamat menghalalkan cara. Kita tengok contoh, sebagai contoh yang kita nampak. Berlakunya 11 September. 11 September. Jadi kalau kita tengok, semua benda ni berlaku adalah untuk menghalalkan. Untuk menghalalkan mereka datang menyerang negara umat Islam. Untuk menghalalkan mereka untuk masuk dan menguasai negara-negara umat Islam. Sedangkan benda tu kalau kita tengok banyak penapian yang berlaku, yang disebut di dalam berita-berita yang kita tengok, tetapi mereka buat create benda ni tujuannya adalah untuk menghalalkan, tujuannya adalah untuk membenarkan mereka masuk menguasai negara-negara umat Islam. Akhirnya mereka dapat masuk ke Iraq, mereka dapat jatuhkan kita kata Muammar Gaddafi, Libya, kemudian masuk serang kita kata di Afghanistan dan sebagainya. Jual nama Usamah bin Laden dan sebagainya. Wallahu alam. Itu di antara benda yang kita boleh nampak secara zahirnya. Wallahu alam. Jadi bagi mereka
matlamat menghalalkan cara bagi mereka. Tapi bagi Islam, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab apa? Sebab di sana ada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diikuti oleh semua orang. Sama ada dia tu pemerintah ataupun orang biasa. Sama ada dia tu rakyat ataupun kita kata siapa-siapa pun perlu ikut dan akur pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagai contoh, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah mengutuskan satu bala tentera untuk pergi buka sebuah tempat. Jadi tentera tu pun pergi dan akhirnya tempat tersebut berjaya dibuka. Datang wakil penduduk kampung bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Penduduk tempat tu datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tentera Islam telah masuk ke tempat kami tanpa berdakwah. Sedangkan di dalam Islam, kita tak boleh serang terus. Mereka kena dakwah dulu. Aslim, taslam. Kena dakwah orang dulu. Kena ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya mereka enggan, di sana ada beberapa pilihan yang ditetapkan oleh Islam, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentera ni terus masuk je. Tanpa mereka dahului dengan dakwah, dengan tawaran, dengan benda-benda yang dituntut oleh Allah, yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Sayyidina Umar didatangi oleh wakil daripada tempat tersebut, mengadu, mengatakan bahawasanya negara mereka ataupun tempat mereka diserang oleh tentera Islam tanpa didahului dengan dakwah, tanpa mereka memperkenalkan Islam, tanpa mereka mengajak kami kepada syahadah dan sebagainya, seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW dan para khulafa' Rasyidun, para tentera Islam yang diutuskan oleh Nabi SAW, maka Sayyidina Umar arahkan. Sayyidina Umar telah arahkan semua tenteranya keluar daripada tempat tersebut dan segala harta rampasan diserahkan kembali kepada penduduk tempat tersebut. Jadi nak cerita pada kita, ini adalah contoh betapa negara Islam atau negara yang berdasarkan kepada ilahiyah, yang berdasarkan kepada ketuhanan, yang diperintah oleh Allah dan Rasul, yang dibersandarkan kepada apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul adalah sangat berbeza dengan apa yang didakwa oleh orang Barat, oleh Eropah dan sebagainya. Walaupun mereka juga mengatakan ini adalah hukum daripada Allah, hukum daripada Tuhan dan sebagainya. Sedangkan teokrasi yang dibawa Islam, kata Imam Maududi lagi, pengaturannya tidak dipegang sekumpulan pemimpin atau syekh, tetapi berada di tangan orang-orang Muslim secara umum. Jadi nak cerita pada kita bahawasanya hak yang ada di dalam negara Islam tidak hanya dipegang, dikuasai oleh segelintir manusia, sekelompok manusia. Pemerintah ada haknya, rakyat ada haknya, orang awam ada haknya. Jadi masing-masing ada hak yang telah diberikan oleh Islam. Orang Islam ada haknya, orang bukan Islam ada haknya. Sebab itulah kita tengok bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan bila tertegaknya daulah Islamiah di Madinatul Munawwarah, maka Nabi SAW telah buat perjanjian, peraturan, hubungan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kenapa? Kerana apabila di dalam sebuah negara tu tadi, masing-masing ada tanggungjawab, masing-masing ada kewajipan yang perlu dilaksanakan, yang perlu ditunaikan. Jadi Nabi SAW telah buat, kita kata, hubungan dan telah buat peraturan, perjanjian antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Dan masa tu penduduk bukan Islam yang ramai di Madinah masa tu ialah di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi. Jadi daulah Islamiah tidak meletakkan kekuasaan itu semata-mata kepada seorang individu ataupun seorang ulama sahaja. Tetapi ianya adalah benda yang perlu dikongsi ataupun perlu mengambil pandangan daripada
daripada orang ramai dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW pernah bersabda, di antara contohnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman," atau kama qala alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, sesiapa yang melihat kemungkaran, sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Ulama kata isyarat ubah dengan tangan ni ialah menggunakan kuasa dia. Jadi kuasa ni, kuasa ada kepada pemerintah, ada kepada pihak yang berkuasa, dan kuasa ni kadang-kadang ada kepada rakyat, ada kepada orang ramai. Kuasa kadang-kadang ada kepada pemimpin, kadang-kadang ada kepada rakyat. Jadi pemimpin boleh guna kuasa dia mengikut apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan rakyat juga boleh menggunakan kuasa mereka berdasarkan pada apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka sebab itulah kita tengok, umat Islam perlu menggunakan kuasa yang Allah SWT bagi peluang kepada mereka mengikut jalan, mengikut kita apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka sebab itulah bila kita tengok kemungkaran berlaku, sekiranya ianya dilakukan oleh pemimpin contohnya, sekiranya kemungkaran itu dilakukan oleh pemimpin, maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan rakyat tadi untuk mengubah. Sebab itulah Sayyidina Umar ketika dia mula-mula menjadi khalifah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia mula-mula menjadi khalifah, dia memberi ucapannya yang sulung. Dia kata, perbetulkan Umar sekiranya Umar bersalah. Nak cerita kepada kita bahawasanya tindakan pemimpin ni tak semuanya betul 100%. Sebab kadang-kadang mungkin ada benda-benda yang kadang-kadang dia lakukan mengikut kita kata hawa nafsu dia dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar sebut, perbetulkan aku sekiranya aku bersalah, tak betul. Lalu bangun seorang sahabat kata, wahai Umar, sekiranya kamu tak betul, kami akan perbetulkan kamu dengan pedang-pedang kami. Mana nak cerita bahawasanya orang bawah juga boleh menggunakan kuasa mereka bagi mengubah apa yang tak betul yang dilakukan oleh pemimpin. Bahkan kita tengok Sayyidina Abu Bakar pun dalam ucapan sulungnya, dia sebut apa? Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Ta'atlah kepadaku selagi mana aku taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita pada kita, inilah contoh daulah Islamiah, inilah contoh pemimpin-pemimpin yang ada di dalam daulah Islamiah. Sekiranya ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang duduk dalam daulah Islamiah, yang menguasai daulah Islamiah, tapi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, melakukan benda-benda yang terkeluar daripada syariat Islam, maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan rakyat untuk menegur. Ulama-ulama kena tegur. Rakyat kena tegur. Seperti mana apa yang pernah dibuat oleh ulama-ulama, dibuat oleh para sahabat dan tabi'in, tabi'in dan para ulama yang sebelum ni. Mereka lah yang menangani dan mereka pula yang menjaga keadaannya sesuai dengan apa yang disebut dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin perlu menguruskan negara mengikut apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan rakyat juga perlu kita membantu dan menolong untuk sama-sama membangunkan negara tadi berdasarkan kepada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita tengok tugas khalifah ialah iqamatuddin, iqamatuddin wasiyasatu bihi. Iaitulah menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Jadi nak cerita pada kita, apa pun benda yang nak dibuat, tak boleh lari daripada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya benda yang nak dibuat lari daripada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul, maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan rakyat untuk menegur dan memperbetulkan apa yang tak betul yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi inilah antara contoh yang disebut oleh Imam Maududi rahimahullah taala
sebagai menambahkan kefahaman kita terhadap mafhum atau makna daulah ilahiyah yang ada di dalam negara Islam. Jika kalian atau kamu semua memperkenankan saya menggunakan, Imam Maududi tersebut, kalau bolehlah dia kata, kalau boleh, kalau kamu bagi, saya nak guna satu istilah, satu perkataan yang baru untuk sistem hukum ini, maka saya cenderung mengatakan istilah teokrasi demokratis ataupun kekuasaan ilahi yang demokrasi. Sebab di sini ada penyerahan kedaulatan rakyat yang terbatas kepada kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan Allah dan hikmahnya yang tidak mungkin boleh ditundukkan. Kekuasaan eksklusif juga tidak boleh terlaksana kecuali berdasarkan jalan fikiran kaum muslimin. Jadi kita tengok. Contoh, anda buat contoh lagi. Di zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Di zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik rahimahullah ta'ala. Ketika dia menjadi khalifah, maka dia telah didatangi oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Seorang tabi'in yang mendapat gelaran alimun ulama. Seorang tabi'in yang mendapat gelaran alimun ulama. Dia adalah di antara anak murid kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan para sahabat yang hebat-hebat. Dia belajar dan menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat dia selama 20 tahun. 20 tahun. Dia jadikan lantai Masjidil Haram sebagai tilam dan tangan dia sebagai bantai. Demi untuk mempelajari ilmu yang diajar oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah, dia pergi ke Syam. Hanya menaiki kaldai yang tua. Tak tahu berapa lama dia ambil masa daripada Madinah untuk pergi ke Syam. Akhirnya bila sampai di Syam, dan kisah ni diceritakan oleh oleh anak kepada Atha Al-Khurasani. Atha Al-Khurasani. Anak dia yang ceritakan kisah ni. Dia Atha ada dua yang masyhur masa tu. Iaitulah Atha Al-Khurasani, seorang ulama yang masyhur juga, yang hebat juga, tapi dia berada di Khurasan. Dan Atha bin Abi Rabah yang berada di Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dan di sana ada Atha As-Salmi atau As-Salimi. Ulama yang bernama Atha ni masya-Allah ramai. Dan mereka ni adalah hebat-hebat, orang yang hebat-hebat. Jadi bila Atha bin Abi Rabah sampai di pintu istana, lalu pengawal istana tadi sampaikan berita tu kepada Hisham bin Abdul Malik yang menjadi khalifah ketika itu. Lalu Hisham bin Abdul Malik mengarahkan pengawal istana supaya buka pintu. Buka pintu dan dipersilakan Atha bin Abi Rabah untuk masuk ke istana dan menghadap sultan khalifah yang ada masa tu. Jadi bila Atha bin Abi Rabah masuk, Sulaiman bin Abdul Malik kata, "Hahuna ya Aba Muhammad." Mana suruh mari lagi. Dekat lagi. Akhirnya khalifah suruh Atha bin Abi Rabah rahimahumullah ta'ala duduk di atas tilam yang menjadi tempat duduk kepada khalifah. Bila Atha bin Abi Rabah dah duduk di situ, lalu Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik kata apa? Marhaban bi Abi Muhammad. Selamat datang. Itulah kalau istilah kita, selamat datang lah. Dia kata selamat datang kepada Abi Muhammad. Sila duduk. Lalu mereka pun sembang. Akhirnya Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik ni, dia tanya Atha bin Abi Rabah, apa tujuan kamu datang jauh-jauh ni? Lalu Atha bin Abi Rabah kata, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya datang ke sini bukan kerana hajat saya, tetapi kerana hajat kaum muslimin. Saya datang ke sini adalah kerana hajat kaum muslimin.
Dan ada beberapa hajat yang disebut oleh Atha bin Abi Rabah kepada Hisham bin Abdul Malik. Cuma apa yang anda nak kongsi di sini, ialah Atha bin Abi Rabah kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ahli zimmah, iaitulah kafir zimmi, kafir yang duduk di dalam negara Islam, yang mengakui, tunduk, patuh, ikut peraturan yang ditetapkan oleh Daulah Islamiah. Jadi dia kata, ahli zimmah, iaitulah kafir zimmi, telah dikenakan cukai yang di luar kemampuan mereka. Jadi Atha bin Abi Rabah datang bawa aduan daripada ahli zimmah ni. Jadi dia kata ahli zimmah iaitulah kafir zimmi yang berada dalam negara Islam, yang patuh, tunduk dan taat kepada pemerintah yang memerintah negara Islam, maka dinamakan kafir zimmi. Dia kata mereka telah dibebankan dengan bebanan yang tak mampu mereka tanggung. Mungkin bayar jizyah terlalu tinggi yang perlu mereka bayar, cukai yang dikenakan kepada mereka terlalu tinggi. Jadi minta tolong, kita kata kaji balik. Lalu Hisham bin Abdul Malik, rahimahullah ta'ala, dia arahkan kepada ghulam dia, iaitulah pembantu dia, supaya buat catatan. Uktub ya ghulam, tulis wahai pembantu, bahawasanya jangan kita beratkan kafir zimmi ataupun kafir zimmah yang berada dalam negara Islam, yang tunduk, patuh dan taat kepada pemerintahan Islam, di atas perkara yang mereka tak mampu, dalam perkara yang mereka tak mampu. Jadi nak cerita kepada kita bahawasanya Daulah Islamiah berbeza dengan daulah yang disebut oleh Eropah, yang mengatakan bahawasanya daulah ketuhanan ataupun negara ketuhanan. Di mana negara ketuhanan yang ada dalam Islam ni sangat-sangat berbeza. Mana rakyat boleh bagi pandangan, dan pemerintah kena tengok pandangan yang diberikan oleh rakyat. Sekiranya pandangan yang diberi tadi betul dan sesuai, maka pemerintah tidak boleh anggap benda tu remeh-temeh dan tak boleh nak mengenepikan benda tu. Sebab kadang-kadang ada pandangan yang betul tapi belum sesuai. Ini kita kena ingat. Kadang-kadang pandangan yang kita bagi itu betul tapi belum sesuai. Maka sebab itulah benda ni dia kena betul dan sesuai. Kan? Betul dan sesuai. Jadi kalau sekiranya pandangan yang diberikan oleh rakyat betul dan sesuai, maka pemerintah tak sepatutnya menolak ataupun mengenepikan serta tidak indah kepada apa yang ditegur oleh rakyat. Dan akhirnya kita tengok Atha bin Abi Rabah, bila dia dah sampaikan tujuan ataupun hajat kaum muslimin, maka dia pun terus balik ke Madinah. Jadi nak cerita pada kita, di dalam negara Islam, mana semua orang boleh bagi pandangan. Semua orang boleh bagi pendapat. Tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab inilah benda yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi di dalam negara Islam berdasarkan kepada apa yang digariskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Begitu juga dalam pelbagai urusan yang memerlukan keputusan hukum yang jelas, tidak boleh diputuskan kecuali berdasarkan kepada ijma' kaum muslimin. Kita tengok begitu juga dalam satu-satu hukum. Sebab itulah kita tengok dalam negara kita, alhamdulillah, ada ahli majlis fatwa. Ada mufti-mufti. Alhamdulillah. Jadi benda di segi hukum ni bukan boleh buat keputusan seorang-seorang. Kan? Untuk menjadikan satu-satu pegangan kepada sesebuah negara, maka hukuman tersebut tidak boleh berdasarkan kepada pandangan individu. Maka sesuatu hukum perlu dibincang oleh para ulama, oleh mereka yang mempunyai autoriti, kan? Orang yang tahu dalam bidang tersebut. Jadi kita tengok kan di Malaysia kita ada
kita kata ada ahli majlis fatwa. Kemudian kita ada mufti-mufti. Kita ada badan-badan agama. Dan kita ada NGO yang berlatar belakangkan agama. Maka semua mereka ni perlu kita pandangan-pandangan mereka ni kita perlu gabungkan dan satu-satu keputusan yang kita nak buat kita perlu bincang. Kita perlu bincang. Sebab tu dah kita tengok SOP. SOP yang ada sekarang ni di musim COVID ni lah. Di musim COVID ni disebut bahawasanya ianya adalah merupakan keputusan ulama sedunia. Tak kira lah, mungkin ada orang yang mungkin rasa tak puas hati dan sebagainya. Jadi secara umumnya ianya adalah merupakan keputusan yang diputuskan, yang diambil oleh ulama sedunia. Bukan ulama di Malaysia saja, tapi ianya adalah keputusan yang diguna pakai, yang diputuskan oleh ulama sedunia. Maka kita perlu ikut berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan, yang telah diputuskan oleh para ulama, para ulama. Ini di antara contoh yang boleh kita tengok yang ada di dalam daulah Islamiah seperti mana yang disebut oleh Imam Maududi rahimahullah taala. Para pelaksana kekuasaan boleh dipecat dari jawatannya apabila berkaitan dengan pendapat kaum muslimin. Jadi orang Islam ataupun rakyat boleh pecat pemerintah. Rakyat boleh pecat pemerintah. Macam mana nak pecat? Tunggulah dalam pilihan raya. Bila pemerintah buat suatu benda yang menyalahi perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila pemerintah buat suatu benda yang berbentuk kezaliman, maka rakyat perlu ambil tindakan. Bila kita diberi kuasa. Bila kita diberi kuasa, bila musim pilihan raya. Bila musim pilihan raya, maka ketika itu rakyat ada kuasa. Maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan rakyat untuk memilih pemimpin yang pada sangkaan mereka, pada perkiraan mereka, pemimpin yang nak dipilih ini insya-Allah dapat melaksanakan benda yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu 100% tepatnya, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab benda tu benda yang di luar daripada maklumat dan di luar daripada ilmu yang ada pada kita. Kita hanya buat keputusan berdasarkan zahir. Alaikum bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kamu kena ikut buat apa yang zahir dan yang selebihnya serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak mampu nak baca apa yang ada dalam hati orang. Kita tak mampu nak tahu apa yang ada dalam hati orang. Jadi dia kata Imam Maududi dia sebut dalam ni, dia kata bahawasanya rakyat ada hak untuk memecat pemimpin sekiranya pemimpin tadi telah lari daripada dasar yang digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun apabila pemimpin tadi melakukan kezaliman. Begitu pula dalam berbagai urusan yang memerlukan keputusan hukum yang jelas, tidak boleh diputuskan kecuali berdasarkan ijma' kaum muslimin kita dah sebut tadi. Jika diperlukan penjelasan suatu hukum ataupun huraian tentang sesebuah nas syariat, maka golongan atau keluarga tertentu tidak boleh menjelaskannya. Huraian dan penjelasannya mesti ditangani sekumpulan orang daripada umat Islam yang sudah mencapai darjah ijtihad. Ini pandangan Imam Maududi. Cuma bagi kita nak cari orang yang betul-betul sampai ke darjah mujtahid ni agak sukar dan susah. Maka sebab itulah kita buat satu-satu keputusan berdasarkan kepada muzakarah, berdasarkan kepada perbincangan oleh ahli majlis fatwa, berdasarkan kepada apa yang dibincangkan oleh mufti-mufti. Jadi akhirnya dengan kita kata persetujuan berdasarkan pada nas, sandaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ijma' ulama' dan qiyas, maka para ulama' yang diminta untuk berbincang, untuk buat kajian, membuat satu-satu keputusan. Maka bila dah jadi satu keputusan,
maka bolehlah kita jadikan keputusan tersebut sebagai pegangan kita di dalam negara kita. Contoh kita katakan, sekarang ni kita bayar fidyah menggunakan duit. Kita bayar fidyah menggunakan duit. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang masyhurnya ialah kita kena keluarkan fidyah fitrah dengan menggunakan beras ataupun makanan yang mengenyangkan. Qut ahlal bait, qut ahlal bilad. Itulah makanan yang mengenyangkan pada negara tersebut. Tapi kita guna duit. Ini adalah berdasarkan kepada muzakarah, berdasarkan kepada muzakarah para ulama kita yang ada otoriti, yang dilantik oleh pemerintah. Maka mereka telah kaji dan akhirnya membuat satu keputusan yang mana keputusan tadi boleh kita jadikan sebagai kita tahu pegangan dan sandaran untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dan pegangan yang terakhir kita tengok, dari sisi inilah hukum Islam dianggap demokratis. Inilah yang boleh difahami daripada sekumpulan pernyataan Al-Maududi. Kalaupun ada jaminan kebenaran istilah yang digunakan untuk kekuasaan Islam dengan nama teokrasi, kerana di dalamnya hanya ada sedikit persamaan dengan teokrasi yang dikenali di dalam sejarah. Jika sedikit persamaan ini tidak ada, maka istilah itu pun tidak boleh lagi digunakan. Jadi nak cerita kepada kita bahawasanya daulah ilahiyah ni ada benda yang kita kata boleh sama dengan daulah ilahiyah yang diperkenalkan oleh Barat. Cuma nak cerita kepada kita, daulah ilahiyah yang ada dalam Islam sangat-sangat berbeza dengan daulah ilahiyah yang diperkenalkan oleh Barat. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah, saya rasa itulah sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk kita kongsi pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah.